Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam sesi coaching bersama Hairul. Okey, hari ini coaching bonus Bonus saya nak ceritakan hari ini, saya nak share benda-benda penting dalam bila kita buat bisnes online ni. Benda yang pertama hari ini saya nak share dengan anda tentang mindset internet marketing. Jadi dalam bisnes internet marketing ni kita tahu ramai orang yang buat bisnes internet marketing tapi menggunakan beberapa teknik yang kurang tepat sebenarnya. Teknik tu betul tapi ianya tidak ambil, ianya tidak ada contohnya mereka tidak ada buat bagaimana untuk kumpul database, dia orang tak buat. Jadi dia orang ni terpaksa follow up every day dengan customer. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi hari ni saya nak membicarakan dengan korang bagaimana kita ni topik hari ni pada hari ini adalah tentang apa? Kita punya topik adalah hari ini adalah berkenaan kita punya mindset. Okey, mindset dalam internet marketing. Okey, apa yang kita maksudkan dengan mindset internet marketing ni? Dalam bisnes internet marketing ni, kita sebenarnya tak kisahlah sama ada anda seorang dropshipper ke, agent ke, stockist ke, product owner ke, founder ataupun business owner ataupun apa saja, bila anda buat bisnes online marketing, anda kena faham beberapa konsep yang betul dalam bisnes internet marketing. Jadi saya nak share dengan anda, bila kita buat bisnes internet marketing, ada 3 komponen utama yang kita kena tahu yang dalam bisnes internet marketing ni, ianya berlaku dekat kita punya bisnes. Okey, saya nak tunjuk anda. Okey, apa komponen tersebut. Baik, komponen yang pertama yang kita akan membicarakan adalah berkenaan trafik. Okey, trafik. Okey, apakah yang dikatakan dengan trafik? Trafik ni adalah pengunjung ataupun kita panggil dia adalah pelawat. Okey, pelawat. Okey, ataupun kita panggil dia visitor lah. Okey, visitor, orang atau orang yang akan melakukan aktiviti seperti berikut. Iaitu kita panggil dia akan view, dia akan komen, dia akan share, dia akan subscribe. Dia juga akan buat engagement dengan kita. Kita panggil semua proses ni kita panggil dia engagement. Okey, view, comment, share, apa lagi, subscribe ni maksudnya dia akan follow dah maksud dia. Jadi dia akan buat beberapa benda-benda macam ni dekat kita punya page, dekat kita punya website. Jadi benda ni kita kena engage dalam isu yang ni kan. Okey, ini benda pertama korang kena tahu dalam benda pertama korang kena faham trafik. Okey, kita kena belajar mendapatkan trafik yang betul. Kita kena belajar mendapatkan trafik yang betul. Okey, macam mana untuk dapatkan targeted traffic. Targeted traffic ni maksud dia kita punya real avatar. Real avatar ni kita maksudnya kita punya real lah. Real kita punya prospek ataupun kita punya audience. Audience requirement je. Kita punya, ataupun kita panggil kriteria. Kriteria sebagai kita punya pengguna. Pengguna produk ataupun servis kita tu. Siapa yang akan guna kita punya produk servis. Jadi kita kena tahu macam mana untuk dapatkan real targeted traffic ni. Korang faham tak? Jadi contoh kan, kalau kita jual produk kurus, kita mesti cari orang yang minat dengan produk kesihatan. Kalau kita buat produk kurus kan, kalau kita jual produk kurus,
Jadi kalau contoh ni, kalau produk kurus, kitanya real avatar ni contohnya adalah orang yang minat produk kesihatan. Dia juga minat produk apa? Okey. Sekejap Saya buat ni kepada 50 lah. Okey. Ni kita buat seperti ni. Kan? Tarik ke sini. Dia juga minat produk kesihatan. Dia juga suka produk diet. Ataupun produk kurus lah kita panggil dia kan. Produk kurus. Lepas tu dia juga sama ada targetan anda tu dekat mana. Sama ada dekat Malaysia ke, ataupun negara mana. Negara mana korang nak target dia. Kan? Lepas tu pendapatan dia. Kita kena tahu pendapatan dia. Pendapatan dia berapa. Sebab apa kenapa pendapatan ni? Sebab ada produk tu dia punya income sama ada pendapatan tu, produk tu pendapatan dia mahal, maksud dia jualan dia premium. Maksudnya jualan dia premium. Ada yang produk tu dia punya jualan biasa-biasa je. Ada produk tu dia punya harga jualan dia murah. Nampak tak pendapatan? Jadi kita kena tahu kalau range orang sekian-sekian, kita boleh tahu berapa, kan? Jadi kita kena tahu siapa lagi yang selalunya orang beli produk kita. Ada profession dia. Profession ni maksudnya kita nak tahu sama ada kita nak target orang kerajaan ataupun orang government, orang swasta. Kan? Swasta. So kalau kerajaan ni siapa kerajaan ni? Adakah mereka ni guru, kan? Adakah mereka ni guru, arkitek, usahawan, kena apa ni, jurutera ke, pekerja kilang? Anda kena fokus siapa anda punya targeted customer, siapa. Banyak lagi lah kat sini kalau kita nak bincang kat sini kan. Jadi banyak. Ini salah satu proses untuk, sebenarnya ada banyak lagi cara ataupun cabang untuk dapatkan targeted customer. Ini salah satu saya tunjuk dengan korang. Jadi kalau korang dah buat benda ni pun dah cukup baik dah. Sebenarnya ada banyak cara, terlampau banyak cara saya nak share ni. Jadi kalau saya nak share ni, saya ingat ambil masa 3-4 jam. Sebab targeted audience ni, dia punya, macam mana saya nak cakap, dia punya targeted tu sangat apa ni, dia punya topik tu sangat panjang. Sangat panjang. Kan? Dia ada kena masuk day 1, day 2, day 3 kalau cerita pasal targeted customer je. Tapi kalau korang buat macam ni pun dah kira okey sebenarnya, dah kira okey. Kan? Nampak tak? Korang kena tahu. Sekarang lagi satu lagi yang paling penting sekali, bila korang buat benda-benda macam ni, korang kena tahu dia punya umur mereka. Berapa average orang yang selalunya beli produk kurus ni, selalunya average dalam 30 hingga 45 tahun macam tu. Average dia. Kurang daripada tu saya ingat ada juga, tapi tak berapa lah. Jadi orang yang selalunya beli produk kurus ni umur dalam 30 hingga 45 tahun. Kan? Ni memang high demand lah. Maksudnya ni geruk dah high demand lah. Sebab kita juga kena tahu sama dia orang ni daripada grup mana. Sama dia orang ni daripada grup, adakah dia orang ni suka duduk dalam grup diet, grup yoga ke, ataupun grup apa ni, wellness, kan? Macam-macam lah, weight loss. Jadi grup-grup macam ni korang kena masukkan dalam korang punya targeted tu. Nampak tak? Benda ni amat penting
Benda ni amat penting sebenarnya. Audien. Saya sekarang ni saya punya bisnes saya dah kurang buat guna FB Ads sebenarnya. Sebab saya ada guna satu lagi strategi lebih gila babi punya powerful daripada FB Ads dan kos dia amat murah. Tapi untuk korang belajar benda ni dulu. Korang belajar benda ni dulu, nanti bila korang nak skill, nanti saya akan share dengan korang macam mana kita dapatkan customer yang memang betul-betul ready duit dia dalam poket untuk invest dekat korang punya produk. Nampak tak? Benda ni amat penting. Okay? Kalau dalam Facebook, istilah Facebook dia sebut benda ni adalah kita punya interest ataupun demografik. Jadi benda ni korang kena tahulah. Ataupun demografik. Nampak tak? Saya kalau nak cerita, kalau saya cerita ni, benda ni akan jadi panjang. Jadi saya nak korang faham konsep ni dulu. Sebab saya tak nak cerita panjang, saya suka buat video-video pendek. Okay, saya harap korang faham. Sebab kalau korang dah buat benda ni, dah cukup mantap dah. Ni dah kira okey lah ni. Dah kira okey dah. Sebenarnya ada lagi. Sebenarnya kalau kat sini ada lagi. Kalau saya nak pecahkan lagi kat sini ada lagi. Ada lagi. Ada lagi point. Ada lagi poin-poin 1, ada lagi poin-poin 2, ada lagi poin-poin 3. Saya tak huraikanlah kat sini. Sebab saya nak korang belajar step by step. Okay, step by step. Contoh poin-poin kat sini kita kena tahu. Contohnya kita kena tahu average. Maksudnya kita kena tahu dia punya audience size. Audience size tu berapa jumlah berapa, sama ada 100k hingga 500k. Kita kena tahu juga sebab benda ni penting sebab kita nak targeted. Sebab apa? Kenapa saya kena tahu benda ni? Sebab apa? Sebab kita kena tahu kita invest daily tu berapa. Kita invest daily tu berapa? Kalau kita invest daily RM RM30 per day. Kita kena dapat julat dia berapa? Julat prospek. Okay, yang akan lihat kitanya produk tu berapa. Jadi benda ni kalau saya cerita lebih panjang, nampak tak? Dia akan ambil masa yang panjang lah. Poin kedua, saya boleh cerita sini dari segi pixel. Pixel dengan analitik. Tapi sebenarnya ada satu lagi strategi yang power. Yang paling power, strategi X saya panggil dia. Strategi X. Cuma saya tak cerita kat sini sebab dia akan ambil masa yang panjang. Saya nak korang faham konsep yang mudah dulu. Tak perlu belajar sampai ilmu melangit. Sampai ilmu melangit untuk dapatkan benda-benda yang hebat. Tak perlu. Kita belajar dalam internet marketing, kita kena faham konsep asas. Basic is very important. Dalam bisnes, apa saja bisnes yang kita buat, basic adalah sangat penting. Kita kena faham basic dulu. Okay? Kita kena faham basic tu. Saya kena cerita kat sini. Basic. Kita kena tahu bahawa basic dalam internet marketing adalah sangat penting. Kita jangan belajar teknik-teknik yang advance. Bukan tak jangan belajar, boleh belajar, tapi untuk sebagai seorang orang yang mula dalam internet marketing, kita kena faham basic atau kita kena faham konsep asas. Konsep asas kasih betul dulu. Kita kena kasih betul dulu. Ataupun kasih kukuh. Kasih kukuh lah. Dia fundamental. Kasih strong. Faham tak? Saya nak korang faham ni dulu, benda ni. Benda ni kalau korang faham, alhamdulillah, korang boleh pergi jauh lah. Kita tak perlu belajar benda-benda yang yang advance. Boleh advance, tapi korang belajar yang konsep yang simple-simple dulu. Yang ni maksudnya simple pun dah kira okey dah. Kira kau buat ni kira dah boleh menjana pendapatan 5-6 angka. Kau buat ni je.
Konsep asas ni kau buat dan boleh menjana pendapatan 5-6 angka sebulan. Saya tak tipu ni. Sebulan. Ni kisah betul. Ramai internet marketer tak cerita kau orang benda ni. Dia buat sebab dia orang suruh kau buat iklan post, dia orang suruh kau buat jualan dulu. Sebenarnya konsep tu betul tapi kurang tepat. Okey. Jadi itu fasa yang pertama. Fasa kedua kau orang kena dapatkan lead. Okey, lead. Lead ni apa dia? Lead ni adalah kitanya pelanggan lah. Kita punya prospek. Okey. Kita kena dapatkan prospek kita masuk. Tadi tu targeted audience. Targeted audience tu dah targeted dah tepat dah. Lepas tu, yang ni kita filter lagi, kita masuk ke dalam proses kedua, namanya proses lead. Proses kedua. Jadi, apabila kita dah lulus konsep proses yang pertama, pengunjung, kita akan dapat targeted prospek ni. Prospek ni adalah merujuk kepada kita punya requirement yang merujuk fasa pertama tadi. Maksudnya merujuk fasa yang kita dapat targeted audience tadi. Ni nama dia prospek. Okey. Jadi prospek ni kita kena dapatkan apa dia tahu sebenarnya dalam prospek dia. Jadi untuk dapatkan prospek ni kita kena dapatkan 3 perkara ataupun 3 komponen penting dalam prospek ni. Pertama, kita kena dapatkan yang pertama, kena faham ni benda ni amat penting sebenarnya. Pertama, kita kena dapatkan nama dia. Nama dia. Ada orang dia tak nak ambil nama, tak penting pun. Tak apa pun boleh. Tapi kalau boleh, kita nak keep in touch dengan dia, kita kena tahu nama dia. Kan? Contoh kalau kita kenal kalau macam mana kita nak kenal kita punya pasangan tu, kita kena tahu nama dia dulu. Takkan kita ambil nombor phone dia dulu, betul tak? Kan? Kita minta nama dia dulu, kan? Okey, sebab daripada nama itulah kita dapat dapat menjalinkan hubungan yang erat dengan kita punya prospek. Kedua, kita kena tahu dia punya email. Okey, kita kena tahu dia punya email. Okey. Kenapa kena email penting? Sebab dalam internet marketing, email ni dia akan memberikan impact yang besar dalam bisnes kita. $1 akan memberi kita keuntungan sebanyak $10. $1 yang kita invest, contohnya, dia akan memberi pulangan kat kita 10 kali ganda daripada kita invest tu. Contohnya kalau kita letak RM1, $1 kita dapat $10. Contoh kalau kita letak RM1, kita akan dapat RM10 daripada customer tu, tahu. Jadi saya ajar korang. Jadi dalam yang komponen ketiga pula, kita kena dapatkan phone. Kita kena dapatkan phone. Phone ni apa dia? Phone ni pun nama dia handphone lah. Handphone. Jadi benda ni korang kena tahu. Benda ni kena ada dalam korang punya mindset. Benda ni korang kena faham. Jadi dalam dapatkan proses fasa kedua ni, korang kena dapatkan ni dulu. Korang kena collect database. Sebab dalam mana-mana bisnes kan, dalam mana-mana bisnes, korang kena faham. Dalam mana-mana bisnes, orang cakap ni, dalam mana bisnes, the money is in the list. Maksud dia apa? The money is in the list. Maksud dia korang punya sumber kekayaan korang tu berada dalam database. Maksud dia, jadi korang kena ada list ni. Maksud dia apa? Adalah database. List ni adalah database. Korang kena faham. List ni adalah database. List ni maksud dia adalah database database prospek. Ada database prospek. Kan? Jadi macam mana nak kumpul database ni? Ada banyak cara.
ada cara nak kumpul, macam mana nak kumpul database. Kita boleh cara murah, saya beritahu cara murah, cara percuma. Dia beritahu cara percuma, kita masukkan di dalam WhatsApp, kan, kita masukkan dia dalam Telegram, kita masukkan dia dalam channel apa ni, FB group, kan. Nampak tak? Korang nampak tak cara percuma? Jadi 3 cara ni memang berkesan sebenarnya. Tapi korang kena faham, cara ni dia bukan automatik, dia adalah cara manual. Dia tak auto. Dia bukan konsep set and forget. Dia bukan, dia ini adalah cara manual. Kan, dia adalah cara manual. Jadi kita kena belajar cara yang auto supaya ianya mengautomasikan korang punya bisnes. Cara auto macam mana? Cara automatik adalah kita kena pasang apa? Kita kena pasang auto responder. Ataupun kita kena ada kita punya sistem X untuk collect database. Sistem cloud lah kita panggil dia. Sistem cloud untuk collect database. Jadi korang punya database tu in future sampai bila-bila dia tak akan hilang lah. Maksudnya korang buat bisnes tu sekali, maksudnya kau dapatkan, maksudnya dia menggunakan konsep set and forget. Maksudnya apa maksud set and forget tu? Maksudnya kau buat iklan dekat dia orang, kau dapat dia orang punya database sekali je. Selepas tu database tu akan berada selama-lamanya dengan korang. Kau boleh buat apa saja jualan dengan dia orang. Apa saja produk yang targeted lah dengan dia orang tu, kau boleh buat jualan dengan dia orang. Maksudnya tu nama dia set and forget. Kalau kau buat cara manual tu, maksudnya dia bukan set and forget. Kau kena manually lah. Manually update mereka, manually masukkan nama mereka dalam phone number korang, kan. Dan macam-macam lagi lah. Ni kita satu lagi, nama dia SMS. Dia ada macam-macam lagi lah. Dan setiap autoresponder ni kan, dia ada kelemahan, jadi kekurangannya. Contoh kelemahannya autoresponder ni, kadang-kadang dia orang boleh sekat kita punya account walaupun kita punya account dah bersama dengan dia dalam 5-6 tahun. Dia orang boleh sekat. Jadi database kita tu sentiasa tak dapat nak collect. Jadi kita kena sentiasa, bila kita dah ada autoresponder tu, kita kalau boleh setiap hari kita kena download kita punya database tu, supaya kita kena, kalau boleh setiap hari lah. Kalau tak boleh korang buat lah 3 kali sehari ataupun seminggu sekali korang kena download. Sebab apa? Takut in future kita punya account dekat autoresponder kena blacklist. Kadang-kadang ada hackers, kadang-kadang ada orang niat jahat, kadang-kadang adalah isu-isu tertentu dalam kita punya prospek ataupun kita punya buyer buat dajal kan dekat kita. Jadi kita punya autoresponder ataupun kadang-kadang kita punya sikap sendiri yang spam kita punya prospek, spam kita punya customer, ataupun buat ataupun dapat list daripada mana-mana sumber yang tak sah, yang tak approve. Jadi benda tu mengganggu, telah mengganggu polisi. Kita telah melanggar polisi autoresponder tersebut. Akhirnya autoresponder tersebut mengambil tindakan untuk ban kita daripada guna sistem mereka. Jadi itu sebab kita kena sentiasa download benda tu. Tetapi kalau kita gunakan satu lagi sistem, nama sistem Cloud X ni, dianya tidak akan berlaku apa-apa. Sebab benda tu adalah sistem kita sendiri. Benda-benda ni, ini yang saya guna. Saya guna kat sini. Ini yang saya guna. Jadi untuk korang, untuk sampai kat sini kan, korang kena follow saya lah. Nampak tak?
Tapi korang tak perlu risau. Tak guna sistem ni pun tak apa. Korang dah guna autoresponder tu dah kira power dah. Baik. Jadi proses yang ketiga pula. Jadi proses yang ketiga, kita kena tahu proses yang ketiga, bila kita dah dapatkan trafik, lepas tu kita dah dapatkan lead, lepas tu kita akan dapat yang proses kita sales, tapi kita panggil dia jualan. Nampak tak? Kita akan masuk proses jualan. Proses jualan. Jadi apa yang kita panggil dia proses jualan ni? Proses jualan ni macam mana kita dapatkan? Kita menggunakan sistem email marketing. Email marketing ni maksudnya kita send dekat kita punya prospek tu, ataupun kita punya buyer tu newsletter, ataupun kita hantar dia tips and tricks. Kita hantar dia konten yang value added lah. Hantar dia konten yang value added. Nampak tak? Jadi dekat situlah kita dapat jualan. Jadi kita boleh juga hantar kat dia promosi, clearance, year end sale, ataupun happy birthday, sempena birthday kita. Kan apa saja kita boleh hantar kat dia bonus. Kita boleh hantar dia untuk membership. Kita boleh buat apa saja dengan dia orang ni. Nampak? Kita boleh buat apa saja dengan dia orang. Korang nampak tak konsep dia kat situ? Faham tak ni? Kan? Jadi saya tak nak cerita panjang. Jadi kita kena faham konsep ni dulu. Kita kena faham 3 konsep ni. Kita kena lalui fasa pertama, kita kena lalui fasa kedua, lepas tu kita kena lalui fasa ketiga, barulah kita sampai ke jualan. Korang kena faham Korang kena faham kat sini. Kalau korang ada 100 orang database yang targeted database yang targeted, maksud dia orang yang database targeted ni, maksud dia orang 100 database ni ataupun 100 prospek data targeted yang betul-betul minat. Mereka ni betul-betul minat dengan produk ataupun servis korang. Kan? Kalau dia orang ni memang minat dengan produk dan servis korang, bila korang buat betul-betul, dia orang sangat sukalah, dia orang suka. Jadi korang kena ingat kalau 100 orang ni korang jual dengan dia orang produk yang bernilai RM keuntungan ni korang untung RM RM15. Contoh. Korang akan dapat berapa tu? 1,500, betul tak? Korang akan dapat 1,500. Korang akan dapat 1,500. Ini produk satu. Ataupun day one. Korang hantar. Saya tunjuk atas ni sikit. Di bawah ni sikit. Jadi lepas tu korang buat lagi. Korang buat lagi dengan orang yang sama ataupun dengan grup yang lain, 100 orang. Darab dengan produk tu keuntungan dia RM10. Saya tak nak cerita panjang, cerita yang murah-murah je. Maksudnya kalau 100 orang lah, korang akan dapat keuntungan dia berapa? RM10, berapa tu? Kira RM1,000 kan? Betul tak? Korang akan dapat RM1,000. RM1,000 untuk produk. Untuk produk kedua pula, ataupun ni kau hantar dia, katakanlah ni kau hantar dia untuk hari yang keempat. Kan? Hari ketiga lah kita hantar. Kita buat promosi. Lepas tu 100 orang ni lagi, kita tak nak ambil banyak, kita ambil average je. Kan? Darab satu produk tu bernilai RM20.
Dapat ringgit, RM20 untung lah. Untung ni RM20. Kita RM kita dapat dah berapa tu? Dapat RM2,000. RM2,000. Ni untuk produk berapa? Untuk produk ketiga pula. Untuk day 7. Tak kisahlah sama ada produk tu produk upsell ke ataupun downsell ke kan. Jadi produk tu memang berkesan kan. Jadi kalau kau tengok jumlah dalam 3 hari ni, berapa jumlah 3 hari tu korang dapat? Dalam 3 hari saja korang telah mendapat jualan sebanyak, jadi total jualan melalui sistem yang kita belajar ni, total jualan dalam 3 hari ni, kalau korang tengok kat situ telah mencapai sebanyak berapa tu? 4,500 dalam masa 3 hari. Nampak tak? Kau nampak tak kesan impact dia kat situ? Kalau kau buat sistem dengan cara yang betul, kau dapat jualan 4,500 dalam masa 3 hari. Itu pun dengan keuntungan yang sedikit. Dengan jualan masa dia kau dapat dengan jualan yang sedikit. Ni masa ni ini saya ambil kos minimal lah. Kos minimal. Apa maksud kos minimal ni? Average paling sedikit prospek, lepas tu untung pun ciput, tapi korang dapat result dia berkali-kali. Nampak tak? Korang dapat result dia berkali-kali. Nampak tak? Itu sebab maksud dia saya cakap dengan korang semua, kita buat sekali, lepas tu kita dapat result berkali-kali. Jadi kita invest RM1, kita akan dapat 10 kali ganda daripada jumlah nilai yang kita dah follow up tu. Lagi satu lagi perkara, kalau kita dapat jualan ni, kalau kita dapat prospek ni daripada Facebook, walaupun Facebook satu hari kita minta jauh, tapi katakanlah Facebook tu dia ban kita punya account, kita tak boleh buat iklan dekat Facebook kan, kita at least dah dapat database. Kita dah dapat database daripada Facebook. Itulah saya cakap, benda ni sangat penting. Walaupun Facebook dah block iklan kita, dah ban kita, dah terminate account kita, kita dah dapat database daripada Facebook. Itu kalau kita buat iklan kat Facebook. Jadi kalau kita buat iklan kat mana-mana pun, kat YouTube ke, dekat Google pun sama juga, kita guna konsep yang sama. Baik, saya ingat sebenarnya saya boleh cerita panjang lagi, tapi saya ingat benda ni korang kena faham dulu. Ni maksud dia, kita buat set and forget. Kita buat sekali, kita dapat income berkali-kali kan. Jadi saya ingat itu saja untuk proses mindset kita pada hari ini. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan lagi dengan anda semua. Kita jumpa lagi dalam coaching bersama Hairul. Assalamualaikum, bye bye.